A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan nikmatnya daripada ilahi, kita masih lagi boleh bergerak, boleh boleh lagi jalan ke kegiatan hidup kita, walaupun keadaan COVID ini masih lagi ada. COVID ni masih lagi nak panjang lagi lah. Maka kita ni kena ubah cara hidup. Banyak sains-sains kita ataupun keluarga-keluarga anggota tersayang, kawan-kawan kita, sahabat kita, adik-adik kita jadi mangsa COVID. Mangsa COVID hingga kena kaktur, kena kurangnya mangsa COVID hingga jatuh sakit, dan juga jadi mangsa COVID hingga meninggal dunia. Maka itu adalah takdir Tuhan lah. Maka kita pun terima. Tapi ya tak ya lagu mana pun kita ni harus, ataupun kita pastilah mengikut peraturan pihak kesihatan. Seperti pakai duk jaga-jaga, jangan giduk tempat orang ramai. Itu ia bukan perintah negeri siye ataupun perintah siapa-siapa saja dak. Waktu tu orang panggil kata jadi peraturan dunia dah. Seluruh dunia pun mula lagu tu. Dah tu dalam masa bulan ning kita terdapat berita, banyak berita lah. Kalau yang terbaru sekalinya, iaitu berita dunia lah, iaitu negara Afghanistan. Jadi Afghanistan tu ambil kelik oleh Taliban. Jadi Taliban tu kembali ke Afghanistan, lepas tu pergi negara Afghanistan semula. Ini berita terbaru. Dan juga belum pada tu sehari pula berita di Malaysia. Jadi Perdana Menteri Malaysia ataupun Nayuk Malaysia Muhyiddin Yassin telah istihar keluar diri ataupun laok. Panggil bahasa Sia, panggil laok, keluar diri daripada jabatan Perdana Menteri. Kih gapo? Kihnya tekanan kuat daripada rakyat Malaysia, dan juga dia ni panggil kata fail ataupun lomleu saya panggil. Dalam apa? Dalam urusan ataupun nak kawal penyakit wabak COVID yang mana dok teruk lama di Malaysia. Maka ini salah satunya sifat pengorbanan kepimpinan. Kalau kita jadi pemimpin dah nak buat tak boleh, orang rakyat dok tekan, maka dia keluar tubik. Laok. Cari orang hak lebih patut, lebih pandai untuk nak urus hal-hal negara ni. Lo ni dah COVID. Dia tak serupa lah dengan negeri hak kita duduk ni. Negeri Sia ni berambak lagu mana jauh apa pikul pun kerah duduk situ. Ni negeri Sia. Negeri Sia ni tak biasa ada mana lagi lah pasal nak laok tubik tu. Kalau nak gubuk ke mana Sia ni dia guling gitu lah. Buat bedil, buat kita kebal dia guling. Lo ni pun kalau rakyat ada kuasa, kalau rakyat ada peluang dalam undang-undang ni, kita rasa pun rakyat di Malaysia ni pun belarak ahmak pelayuk sungguh-sungguh ahmak lemu kubar dengan benar dah ni. Tetapi ya undang-undang kerajaan Malaysia lo ni ya kacik keliling. Jadi ada kesusahan jugalah situ tu. Dan juga kita pun duk dengar khabar berita lain pun banyaklah. Wak mau berita bencana alam gapo pun duk berlaku di seluruh dunia. Gempa bumi lah, boh besar lah, macam-macam. Maka itulah berita yang kita patut dengar juga, patut tengok jugalah, kerana kita duduk atas muka bumi, atas dunia ni.
Bukan sekadar kata hal rumah kita saja, rumah tangga kita saja, kampung halaman kita saja yang kita kena peduli. Deh, hal lain lagi tu kita kena tengok-tengok jugalah. Baru kata kita ni dengan dunia. Dengan dunia, kerana dunia ni sebuah makhluk yang Allah Taala buat ni, dan kita kena kenal mengenal. Kata kita kena ada hubungi. Kalau ni nak hubung haji melalui haji pun tak boleh dah. Nah, dia susah juga lah ni pun. Maka alhamdulillah pada malam ni, hari Senin malam Selasa adalah malam yang kita ada baca sejarah kita. Belum pada malam ni dan minggu lepas kita ada baca sejarah Sakok Pak dengan Negeri Legeh. Kita baca di Kampung Air Batu, Sungai Padi. Belum ada tu pun kita baca sejarah Negeri Kelabur. Kita pun baca di Kelabur. Jadi minggu ni tak ada pio padah lagi, tak ada pio minta kata suruh baca sejarah kawasan mana, daerah mana. Maka malam ni kita klik mari di pusat dan kita sambung hak pusatnya. Malam ni kita nak beri jawab ataupun kita nak mendalami lagi. Dulu kita nak baca lagi kitab. Malam ni kita nak hurai WPH. Kerana ada banyak dah peminat kita ataupun pengikut salah silah petani kita ni duk tanya. Jadi soalan besar lah. Dia kata yo berasa kepelak ke ni taning dia. Kok mana ni taning ni dah boleh ada pemerintah ataupun raja besar ni orang Tino. Sedekap taning ni digelar Serami Mekah, ulama banyak, tok guru banyak dah. Tapi tiba-tibanya akhir orang Tino ni jadi raja agung, sultanah, pemimpin tertinggi. Lagu mana taning buat lagu ni tak canggah dengan syariah Islam ke? Maka malam ni pun kita nak sahih haning dan juga kita nak riwayat asbab-asbab belakangnya lagi dan pucuk-pucuk ataupun gapo saja banyak lagi pada malam ni. InsyaAllah lah kita boleh dengar. Pada minggu depan ni kita pun nak pergi tempat lain pula. Minggu depan ni ada orang padah dah lah. Tajuk Negeri Nongcik. Suruh kecik Negeri Nongcik. Jadi kita pun kena diundang oleh orang kok pun dah kita pergi baca kok satu kampung kok pun dah Sakok Paut dengan Negeri Nongcik, benteng kerajaan Patani. Jadi kita pergi kawasan mana, kita baca situ dan royak kepentingan dia. Lepas pada Nongcik, kita ada di Terneh. Lepas minggu di Terneh, kita ada di Terneh tu kita baca sejarah Maharaja Lela. Maharaja Lela dan juga Laksmana Laut. Terneh beruah kita kawasan kok tu sejarah. Lepas tu pula minggu yang ketiga kita pergi baca sejarah kota di Jabak. Di Jabak tu kita pergi ke kampung kok Jabak tu, Jabak rusak tu. Sakut dengan asal usul kawasan daerah kok Jabak tu. Minggu yang keempat pula tu kita nak pergi Tabah. Kalau siapa ikut saya ni boleh pergi sama lah minggu-minggu tu. Jadi kita pergi sejarah Tabah. Lagu mana pula Tabah tu dah. Lepas pada Tabah pula tu ada sejarah sejarah apa ni laut. Sejarah para orang-orang laut, iaitu ke kawasan Nongcik Laut dan Tiba. Orang panggil sejarah pokok lanun dulu yang masuk bertapak di atas tanah bumi asal ni. Jadi learning ni kita rasa mudah kata kalau nak undang saya ke tempat mana tu gitulah, kerana kita live ni dia tak ada, dia bukan pasal majlis ceramah orang ramai dak. Kita live ni guna wifi sajalah, lepas tu ada kita boleh baca dah lah. Tetapi setiap kita pergi tu, jadi kita pun boleh pergi ziarah, boleh pergi korek tempat-tempat kesejarah tersebut. Seperti kita pergi di Kelabur tu pun
Kita boleh tengok tempat-tempat hak sakut dengan jarah tu banyak tempat masih ada lagi. Lain pada tempat dan juga bukti-bukti lain lagi deh. Sapanya di Kelabur tu ada lagi kubu kota nama-nama tempat dan juga hak besarnya masih ada lagi daerah Taning zaman dulu. Daerah Taning zaman dulu pun ada rusuk kat tu. Tu penting tu dah kita pergi pak cara. Di Legeh ni pula kita pergi ke Air Batu Kota ni, kita berjalan ke kawasan Kota Tok Deng tu. Temung juga dua uti kota dan juga beberapa tempat. Nama tu pun sakut dengan jarah belaka lah, kubur-kubur dulu apa gitu. Dan juga alhamdulillah hak nocik ni hak kita nak pergi baca di dekat dengan Kokpo tu, kita buat kecek dengan tim kita dah lah, dan juga kita nak pergi pesak-pesak benteng yang mana didirikan oleh Raja Biru tu, Pak Uti Benteng. Tu salah satunya program kita dalam masa Covid ni dah, kita nak jalan gerak seperti biasa tu tak boleh. Maka alhamdulillah pada malam ni dengan tajuk kitanya, kita guna tajuk Sultanah iaitu pemimpin ataupun raja tertinggi di Taning ni satu ketika, bukan saja satu ketika satu saja dak, guna masa panjang juga. Guna masa panjang juga sampai dengan orang panggil kata guna masa semua 90 tahun. 90 tahun semua masa orang Tino jadi raja besar di Taning. Guna masa 90 tahun. Ambil sejak daripada Raja Hijau hingga ke Raja Biru. 90 tahun. Bukan 90 tahun. 32, 40, 114 tahun. Tu. 114 tahun. Kerajaan Taning kita pernah duduk bawah pemerintahan orang perempuan. Maka kita ni orang Taning biasa kita kenal dengan nama kalimah Raja Hijau, Raja Biru, Raja Ungu, Raja Kuning, ataupun orang duk gelar panggil Puteri Pelangi. Tapi sebenarnya sepanjang masa Daulah Islamiyah Fatani Darussalam ni, bukan sekadar dapat orang ni saja habis jadi raja. Raja besar Taning semua ni zaman merdeka ni zaman daulah, zaman Taning negeri sendiri tu ada semua 19 orang raja, dan orang dalam 19 orang ni orang Tino nak jadi raja besar semuanya 7 orang. Bukan 4. Tu nak buat faham dah. Bukan 4 ni 7. Lain pada Raja Hijau, Biru, Ungu, Kuning. Ni tali yang sama. Lepas tu ada pula segeruk lagi Raja Mas Kelantan, Raja Mas Cahayam, lepas tu Raja Dewi. 7 orang masa lain-lain. Lepas tu kalau kita tengok kata sebab apa ni Taning ni boleh terima, boleh ambil orang Tino ni nak jadi raja besar. Dia ada sebab besar-besar dah. Maka kalau kita ingat sejarah yang kita baca dulu zaman Raja Patik Siam, kita tahu dah kata sebenarnya Taning ni anak raja jata-jata tu ramai. Ramai bukan ramai sangat. Adalah anak-anak raja jata yang orang kata boleh bawa negeri gitu. Tapi tiba-tiba anak jata kerajaan Taning kami dulu ni dia mati haluh-haluh belaka. Mati haluh-haluh ni bukan kata mati kecil ni, bukan kata mati beranak ataupun mati budak-budak sakit demi, bukan. Tapi ia berlaku pembunuhan dalam kota, pembunuhan dalam istana. Itulah yang menyebabkan raja-raja jata, raja-raja lelaki, anak-anak raja jata di Taning tu mati. Lepas tu hingga habis orang
nak naik jadi kerajaan. Nak naik bawa kerajaan. Maka biasalah sebenarnya bukan sekadar tu hukum syariah saja dak. Mengikut hukum adat orang Melayu pun orang Tino ni tak boleh jadi raja besar. Tak boleh jadi raja besar. Dah jadi raja agung tu makna tu jadi raja tu tak boleh. Bakal raja tu biasa orang Tino pun, tapi nak naik jadi raja mengetah negeri ni tak boleh. Maka taning tu pun gitulah. Habis anak Tino apa ni, anak-anak raja Tino ni dia kata tak ada ke nama lain dah tu, nama hijau, nama biru, nama warna-warna tu. Geno ni dia kata jadi raja nama hijau je ke, tak ada nama molek-molek ke. Jadi kita bodoh nak jadi sebab kita nak. Dia sejarah dia sebut tu nama raja hijau, tak ada sebut nama lain lagi, kan tak ada lah. Sebab orang zaman dulu ni dia nama Melayu. Dan kita orang Taning ni baru guna nama Arab ni dalam dengan seluruh tu dalam 100 tahun bawah ni je guna nama Arab. Zaman dulu tak ada guna nama Arab. Sebab kita lah ni nama Arab dah. Nama Irfan, nama Abdullah, nama Ismail, dan nama Khadijah, nama Raqiah tu nama Arab ke panggil. Zaman dulu tak ada nama Arab. Dia nama Melayu lah. Habis ni nama Mela, nama Kuno, nama Bunga, nama Badu, nama Saga. Nama lagu tu dia nama Melayu dah. Tetapi apabila perasaan Islamik kau masuk kau banyak ni, tengok orang Taning kita pun nama ganti diri kita ni pun guna bahasa Arab juga dah untuk nak ambil makna molek-molek tu lah. Ambil nama-nama hak ada dalam gapo tu hingga belakang-belakang ni nama tu jadi agama. Tapi Raja Taning ni hak mula-mula tu tak apalah nama Ismail Shah tu sebab Syekh Syahid orang tak. Nama Mansur, nama Muzaffar apa Syekh Syahid tak. Berikan nama tu. Jadi kata jadi nama bahasa Arab tu. Maka kita lebih kenal malam ni, walaupun ada dah minggu lepas-lepas dulu kita biasa kecek dah raja-raja perempuan ni. Tapi raja-raja perempuan ni kita baca turut kitab. Malam ni kita akan hurai tambah lagi. Maka bagi ahli ataupun siapa saja hok ada dok tengok live kita pada malam ni, tulislah soalan gapo hok nak tahu tentang sultanah-sultanah yang mana merintah di Taning ni. Maka nanti tim kita ni akan tulis-tulis betul tamai kita dan kita nak akan jawab kata gapo hok tanya. Maka nak buat faham molek dah saya rasa pun hok mana masuk dah sekarang ni dalam sekitar 700 orang ni kita semua ni ada ikuti sok modah Taning kita ni supaya kita tahu itulah. Kata ia bermulanya kerajaan Taning ni pada tahun 1500. Tahun 1500. Tu nyo tahun permulaan. Ni mudah ni alhamdulillah benar kita orang Taning. Kalau nak ingat atau bila nyo mula kerajaan Taning hak Islam ni, ingat pak kata tahun 1500 ataupun tahun 1500. Lah ni tahun 2021. Lah ni tahun 2021. Kerajaan Taning bermula pada tahun 1500. Bermaknanya lepas mari dah 521 tahun. Mudah-mudah. Ya tak? 521 tahun. Tu kerajaan Islam dengan cara resmi. Tapi kalau mulanya kerajaan Islam raja pindah pergi buat negeri di Kesek tu belum ada tu dah. Sampakah gini 564 tahun. 564 tahun mula pindah daripada kota Mahligai di Jeram, Langkah Sukak jadi Taning, Patani Darussalam 564 tahun. Lepas tu dalam masa masa 30 tahun tu dia duk proses. Wak kota lah, wak parik, wak apa jadi kerajaan molek, Islam berlaku seluruh ke Taning. Barulah istihar kata kita ni kerajaan
Islam. Kerajaan Islam. Dah. Maka tu pada tahun 1500 sampai ke ini 521. Jadi masa ambil jok di permulaan tahun 1500 mari sampai tahun 1785 ataupun 1785 hari taning jatuh ataupun tahun hak taning jatuh ke sia tu dalam masa tu gajah semua ada 18 orang 19 orang 19 orang gajah. Habis itulah kita pun nak faham sikit lah kerana banyak orang duk mai tanya saya deh kita kalau duk ngaji jarah ni kita kena faham lagu ni lah kata gajah ni taning ni yo banyak deh masa kerajaan taning duk mengetah seluruh taning ni pun guna masa ni 500 tahun mari dah 500 tahun mari dah maka dalam masa 500 tahun mari dah tu gajah agung duk mengetah tu 18 orang dah tu lain dengan kerobat gajah lagi adik kakak gajah soso tu lagi banyak lagi maka kita jangan duk semabur sebab banyak orang duk telefon mari saya tu duk tanya kata ustaz pok saya ni asalnya tok nenek kita ni jadi hulu balai raja legah. Misal tu. Jadi hulu balai raja legah. Nak tahu dah tanya saya. Lagu mana ustaz? Boleh royak ada lagu mana ni? Keturunan kita ni daripada hulu balai raja legah. Saya pun tanya Lepas tu kalau hulu balai raja legah hak mana? Hak mana ni bermaknanya masa hak mana? Gajah yang pertama, gajah yang kedua, gajah yang ketiga, gajah yang keempat, gajah zaman taning tu ke, legah zaman taning ke, legah zaman tujuh negeri duk wasia. Ya buduk dia ni. Habis tu kena faham molek jarah tu. Jangan digaduh. Dah. Setengah orang ni kata kita ni bako gajah taning. Bako gajah taning. Kita tanya gajah taning hak mana? Tahu gajah taningnya. Ya nak kaca. Kita tahu lah taning hok mana. Ya pun kita boleh. Tu. Maka belajarlah ataupun tanya orang tua lagi lah ataupun tengok dalam catat tel lah bagi keluarga yang ada catat tel tu. Mudah nak jawab kata kita ni keturunan kita daripada gajah hok mana tu kena situlah. Dia baru kita boleh jelas kata hok mana. Maka hak sebut tadi kata 19 orang tu, hak tu hanya 18 orang tu, hak tu hanya gajah agung hendak mengetah di Kesek. Gajah besar. Gajah agung hendak mengetah di Kesek tu. Lepas tu lain pula dengan gajah daerah. Gajah daerah ni gajah haluh-haluh pula. Gajah haluh-haluh pula duk bawah taning sute ni. Taning dia besar, dia luas. Lepas tu ada gajah banyak lah, gajah bulat tu mengetah situ, gajah sining, gajah pula ning, gajah lek hulu, lek hilir, lek lau, lek baruh, lek benda. Dah berlaku lah seluruh taning luas ni dia ada gajah daerah. Jadi gajah daerah tu 42 orang gajah, 42 kota. Pada lek kalangan gajah haluh-haluh hok banyak lek 42 ni, dia kena ada hok big boss. Ketua dia gajah hok besar. Gajah besar tu lah panggil gajah Kesek. Gajah duduk di Kesek tu. Maka gajah Kesek tu lah panggil gajah agung. Malam ni kita duduk kecek gajah agung ni lah. Jadi gajah agung dalam kalangan gajah agung taning 18 orang ni. Dah. Adalah 7 orang dalam kalangan gajah agung di taning ni. Gajah tino. Maka tino nak jadi gajah besar. Dah. Dalam kalangan gajah tino ni, kita 7 orang ni, satu gajah hijau. Gajah hijau mula naik mengetah taning pada tahun 1584. 1584, mudah-mudah kata 84 tahun lepas pada taning tu mula buka kota di Kesek. Belum pada gajah hijau tu 5 orang dah. Ismail Shah Ceria. Lepas tu Muzaffar Shah, pak saudara dia.
Lepas tu mari kepada yang ketiga Mansur Shah, pak dia. Pak hijau tu jadi raja yang ketiga. Yang keempat namanya Raja Patik Siam. Kena-kena dengan hijau, Patik Siam. Sepupu dia. Patik Siam ni anak Muzaffar. Hijau ni anak Mansur, sepupu. Dah. Lepas pada Patik Siam, raja yang keempat, raja yang kelima namanya Sultan Bahadur. Sultan Bahadur Shah. Sultan Bahadur Shah ni kena-kena dengan hijau. Adik hijau. Adik raja hijau dia jatuh naik adik raja. Lepas tu raja hijau ni raja yang ke-6. Raja yang ke-6. Kenapa boleh orang betina naik jadi raja besar di petani? Maka malam ni lah kita nak cerita ke. Kita kena hundur klik sikit pada zaman raja yang kelima. Raja yang kelima, Raja Melayu Taning yang kelima duk mengetah seluruh Taning ni namanya Sultan Bahadur. Jadi Sultan Bahadur ni naik jadi raja dengan kerana kemangkatan ataupun kematian Raja Patik Siam dengan Raja Bambang. Dengan Raja Bambang. Jadi berlaku bunuh di antara Bambang dengan Patik Siam. Maka habislah bakal-bakal raja hok jatuh sebelah masa tu. Maka takhta ni naik ke Raja Bahadur. Raja Bahadur. Bahadur tu adik pada hijau. Maka kejadian pun begitu juga. Tiba-tibanya ada seorang lagi adik kakak dengan Bahadur, adik kakak dengan Raja Hijau ni jugalah, namanya Raja Bima. Raja Bima ni lebih tua daripada Sultan Bahadur sikit. Tetapi dia tak lihat di Raja Besar Taning. Dengan kerana Raja Bima ni peranak ke daripada anak gundik. Bukan permaisuri. Kalau Bahadur tu mak dia tu Raja Permaisuri. Habis itulah darjah dia tinggi. Walaupun dia lebih muda daripada Bima, tapi Bima ni mak dia ni jadi raja, jadi gundik nang senum. Bukan permaisuri. Bukan bini tua bini muda dak jadi orang dalam kota ada gundik dah. Maka mengikut cara pergi takhta kerajaan Taning ni, Bima ni tak leh lah. Dia kena boleh ke Bahadur dulu. Mudah kata Bima ni nak boleh jadi raja Taning apabila berlakunya asabah. Kalau turut hukum faraid, dia kena ambil hak anak permaisuri dulu, jatah dulu. Pas kalau Bahadur ni adik kakak jatah ramai, kau jahat lagi Bima nak boleh. Tetapi tiba-tibanya anak raja hak jatah ni ada seorang yang nama Bahadur tu je. Habis itulah Bima ni rasa ada angin-angin. Angin-angin lagu mana? Angin-angin kata adik kakak hak jatah ada seorang tu saja. Maka Bima ni dia tak ada mikir jahat apa ni dengan kerana apa ni Bahadur ni dengan Bima ni sebenarnya dia tak ada nak kuasa mana ni. Mula tu dia pun tak berani, lepas tu tak berani nak tunjuk berasa kata nak berebut takhta, nanti guling demo dulu, bunuh demo. Tapi tiba-tiba adanya seorang menteri ni yang bernama Seri Amar Pahlawan. Seri Amar Pahlawan ni lah gitojoh ginyocoh Raja Bima. Adalah dalam kitab hikayat tu dia sebut kata apa ni, mudah kata Raja Bima tak mau jadi raja ke. Tu salah satu. Bahagian ada raja kat Bima ni lebih tua, lebih dewasa, sedangkan Bahadur ni lebih budak lagi. Raja Bima pun gana kata lagu tu, kata benda bukan-bukan. Ya tak apalah, kalulah tuanku nak naik takhta jadi raja, amba ni lah nak tolongnya. Raja apa ni, Seri Amar Pahlawan. Jadi kalau kita tengok dan kita kaji di sini,
dia nak meh-meh dengan kejadian belum pada ni. Iaitu kejadian seorang menteri yang nama Seri Amarat gi cocoh Raja Bambang hingga Raja Bambang gi bunuh Sultan Patik Siam, adik kakak tu. Anak Permaisuri, anak mak tua dengan anak Gunit juga tu. Dia jadi gitu tu. Tu mati dah dua-dua tu. Mari jadi pula kali yang kedua ni tak ada lama mana lah dengan Patik Siam mati 2 tahun baru. Tiba-tiba naik lagu ni Seri Amal Pahlawan pun cocok. Dan juga satu faktor laginya Seri Amal Pahlawan ni dia nyocoh pergi kepada Raja Bima dengan kerana dia kata Raja Bima kena duk halak Raja Sultan Bahdur ni duk buat hina, duk buat nyanyi. Kalau tengok daripada dalil dari kitab Hikayat Patani ni, Sultan Bahdur ni dia abang kata dia nakal, dia buah. Dia suka naik gajah, dia suka main gajah. Kalau tak boleh main gajah hak sungguh tu, dia nak naik belakang orang. Ada ke kalau kita budak-budak tu ayah kita ke pak saudara ke adik-beradik kita jadi atas tu buat gajah, kita naik duk atas. Dia main gajah panggil maka Sultan Bahdur tu umur 9 tahun dah tu suka main lagu tu lagi. Lepas tu dia nak naik gajah dia. Dia nak panggil abaya ni. Panggil Bima tu mari. Lepas suruh Bima tu buat ada gajah, dia naik atas gajah. Lepas tu hak lebih teruk pada tunya Sultan Bahdur ni duk budak ke dah. Buat besi ni, boh tekak. Nak Bima tu jadi gajah. Maka orang-orang dalam kota sendiri pun kesian juga ke Bima. Tapi sian tahu mana pun nak kata kerana boleh sebab orang duk main tu gajah besar, gajah agung tani. Ni kita boleh buat iktibar lah bagi keluarga mana hak perok anak tu hati berdoa. Siapa kamu nyusah ke orang dah. Orang rasa sedih juga. Anak-anak ni kita sayang ni perok molek jangan wi hati ke doa. Dia nak punah orang. Maka Bima ni pun adalah kitab hikayat ni sebut kata tekak pun jadi berkah, siku ni pun luka. Dengan kerana kena duk ngakak oleh kata wi Bahdur duk atas nak main gajah. Cerita dia tu dah. Maka akhir sekalinya takdirnya jadi lagu tu juga. Jadi lagu tu juga akhirnya Raja Bima pun tak boleh maka Raja Bima pun bunuh Sultan Bahdur Shah. Bunuh lagu mana kita cerita dah pada minggu sebulan lebih dah. Ingat tak? Kata dia pergi bunuh kalau hak tikir tas gajah temu belakang tu Raja Bambang dengan Patik Siam Bambang pergi bunuh Patik Siam duk tahriba Tengku Aisyah tapi botuk nak gajah tu bek luar fok-fok menteri ni pergi bunuh Raja Bambang dengan mak dia tas gajah. Jadi semua pak orang ni pergi tanah di sebelah matahari naik di dekat rumah Datuk Wan Kabuda. Datuk Wan Kabuda ni duk takeh. Tanah ni takeh tu. Kita berjanji dah lah dengan orang-orang kot takeh tu nak kita tengok kubur-kubur pak orang ni. Maka apabila boleh ke Bahdur ni berlaku pula tak kena baca panjang lah kitab lah nak kesimpulan atau nak huraikan pihak selalu dah. Maka Kihning ni berlaku lama jugalah berlaku ni ada beberapa orang terlibat masuk oleh kejadian ni. Iaitu ada Seri Amal Pahlawan lagi cocoh Raja Bima pun bunuh Bahdur. Tapi pada masa tu Bahdur ni Pia duk ngasuh Bahdur. Dan orang duk mengasuh Bahdur pada masa tu iaitu nama Along In sore, lepas tu nama Wan Jaharullah. Wan Jaharullah ni adalah
anak ulama daripada Campa. Along in ni adalah orang anak hura, anak tabai, anak tok bomo, hok pera gajah. Hok mari daripada Pegu, negeri Burma. Zaman tawane hadiah siyewi kepada petani dulu lagi. Tu dah. Jadi apabila duduk situ situ kejadian ia berlakulah pada waktu subuh tu lagi apabila seorang Tok Khatib nama Khatib Abdul Jabbar. Khatib Abdul Jabbar ni ada sebutlah dalam kitab hikayat tu. Kata dia ni duk nampak pelik dah ni. Raja Bima masuk mari ke apa tu, akhirnya berlaku pembunuhan juga. Mati tah tekok gajah juga. Mati tah tekok gajah juga Sultan Bahadur. Apabila berlaku lagu tu, pok-pok menteri ni pun Sri Amal pahlawan diri ni pun bakal hukum situ haru dah. Sebenarnya yo duk belakang tabe. Yo duk berenglang haning. Tiba-tiba berlaku lagu tu yo pun perakak ngau apa ni pok-pok menteri lain tiket Raja Bima. Habis dah. Maka saat ni orang panggil saat habis anak Raja Jatah di petani tak ada dah lah. Orang nak pio lagi lah nak mengetah. Maka masa ning lah masa orang tani takut sekali. Lebih-lebih lagi kerajaan. Pok-pok kerajaan di tani ni takut benar. Sebab apa? Raja habis dah. Nak jadi lagu mana pula di tani ni. Sebab raja tak ada. Jadi sepawak sunyaka. Orang panggil ada gap, ada ruang angin duk tengah ni. Tahu kata siapa nak mengetah ni makan masa banyak tahun juga. Makan masa banyak tahun juga. Hingga kata taning ni apa ni diburu, banyak orang-orang lain lagi tu nak masuk serai taning. Pertama kalinya orang-orang lanun. Orang-orang lanun cung salak pirate untuk kelelak ni baru bunyi khabar kata taning tak ada raja ni mula nak masuk serai. Nak menyambung gitulah dah. Tapi dia tak nak menyambung pun gerak apa ni kumpulan askar sistem ketenteraan tani duk kemah lagi. Datuk Laksmana dah, Datuk Bendahara pun dah. Orang-orang nak masuk mari serai mudah-mudah tak leh walaupun raja tak ada pun. Tapi kejadian besar ni berlaku dah. Buah habis dah ni duk mari pula 4 tahun bunyi khabare. Berita orang lapor masuk mari istana kata kerajaan Siam. Kerajaan Siam hatta askar nak mari serai tani. Tu dia. Ayub Taya hatta bala tentera dia nak mari serai tani. Apa? Sebab nak hajar. Nak hajar kat tani tu apa ni duk serai duk perang dengan dia zaman Muzaffar dulu. Zaman Somdek Paramaha Cakapak tu dah. Jadi Ayutthaya nak mari serai taning tu, berita mari siapa di taning, itulah wakwi orang taning, menteri-menteri hulu balai semua kena bersorak dengan cepat-cepat. Kalau lah taning tak ada pemangku raja, tak ada raja besar, tak ada latih siapa nak jadi raja besar lagi, maka masya-Allah lah. Pada masa tu taning ni calon dia ni ada sekitar dalam 3 orang. Untuk nak naik jadi raja. 3 orang untuk nak naik jadi raja. Iaitu kalau nak kekal kerajaan taning bawah keturunan Seri Wangsa, dia kena ambil raja jering. Kena ambil raja jering naik jadi raja. Jadi raja jering ni duk jering tu lah. Pada masa ni tak ada lagi jamu. Takut kita salah faham. Jamu ni tak ada lagi. Zaman ni abang zaman raja kok tu raja jering. Raja jering ni duk di jering tu lah. Duk di jering kala besar tu. Dekat ngebalu jering masuk ke jabai pak tu. Jalan nak dak ke pobok ke rakok tu. Jering. Kampung jering tu lah. Kena kedak. Masuk ke jabai pak, masuk dia siapa di jering lalu ke tengah benda gitu baik di
kubes hameng, pobok gitu tubek kau tenung tu. Jering ni kampung jering duk dalam benar tengah tu lah tepi sungai tu juga. Dah. Jadi gajah jering. Nak kena sebab gajah jering ni dia kena waris rapat dengan Seri Wangsa pada masa dulu. Korobat adik-beradik dia lah. Kalau nak kekal keturunan Seri Wangsa kena wui kepada gajah jering. Tetapi Taning ni menteri pada masa tu ni tak berani nak wui ke gajah jering. Takutnya gajah sore lagi tak terima. Takut gajah sore lagi wasa kat lain iaitu gajah sai. Gajah sai itu gajah telubeh. Tapi fok-fok menteri Taning tak mau ambil juga gajah sai pada masa ni telubeh tak ada lagi, takut salah faham. Kampung telubeh duk jadi kampung duk jadi baruh tepi sungai gitu. Bandar tak ada lagi dah telubeh ni. Pada masa ni negeri Sai ataupun istana atau tempat raja duk ni duk di Jingo. Jingo tu baru balik mari duk di Telubeh. Nak kata raja Telubeh kau ni tak boleh lagi lah sebab dia tak ada lagi Telubeh. Dia duk Jingo. Nak kata raja Jingo pun bukan, kena panggil raja Sai. Sai Buri itulah. Raja Sai ni duk di Jingo. Jadi nak ambil raja Sai ini bermaknanya hijau, biru, ungu hok ada lagi le kota ni, hok adik-beradik dengan fok raja Seri Wangsa ni kena tu baik. Sebab rak cerwong baru masuk. Faham? Mara tukar keturunan. Tukar dinasti. Sebab raja ni dia menurung, dia berdarah. Dia keluarga dia duk mengetah ke panggil rak cerwong. Dinasti supaya Ayutthaya tu 5 rak cerwong. Rak cerwong Utong, rak cerwong Prak Ruang, rak cerwong Simato Sukarak, rak Bomban Peluluang, rak cerwong Perasak Tong. Guling gi mari hok ni naik dia mula-mula atau anak dia bawa mari yuk ni orang lain mari pula ganti keturunan banyak. Cina pun sama tengok rak cerwong Ming, rak cerwong Tang, rak cerwong Qing, rak cerwong Chong, rak cerwong banyak. Ni keturunan ke? Nah, Taning tu pun kalau ambil Sai mana tu Taning ni boleh jadi berlaku 2 perkara. Satu, habis kuasa Seri Wangsa, maka dia akan ganti dengan fak keturunan Sai. Dah. Lepas tu, kalulah Raja Sai ni koyak kata pindah ibu kota, tak seduk kesek nak pindah ibu kota negeri ni, Mengeluang ni dah, di capital ni, beralih daripada kesek nak hidup di Jingo misalnya. Maka Taning semua pada masa tu pusat mengetah hak agung hak besar kali duduk di Jingo. Ataupun Gajah Sai kata nak cari tempat baru buat kota. Nak masuk dengan keturunan dia naik adik raja ni, Gajah Agung ni nak cari tempat semula buka jadi kota. Wallahu alam lah. Tapi fok-fok menteri hulu-hulu balik bendahara Laksmana di Taning ni tak usah juga Raja Sai. Dia takut kuasa Fok Sai ni lebih banyak dari Fok dia. Takut Sai ni guna hulu balai menteri hak cuk mai kok Fok negeri dia lah, tak mau habis mai kawasan dia lah, mau tapi kuasa lah Fok duk gesek ni. Ya tak mau juga. Tu hak pelik. Tu hak pelik. Maka apabila jadi lagu ni Taning ni tahu nak pilih tak leh lah mereka kata. Nak tahu nak pilih pion naik tu kita nak faham suasana apa ni situasi politik dalam Taning pada masa tu. Kau ni kita duk cakap kita sendiri ya, tak sakut pengasia sebab Taning sia negeri suku-suku, negeri lain-lain. Dari motor ngasia kau sia negeri sia, Taning negeri Taning. Kola praktek kalau banding dengan praktek hari ni kola praktek. Zaman hidup kecek ni praktek Siam, ni praktek Patani suku-suku. Negeri suku-suku dah. Nak faham tu. Pasal laginya boleh. Boleh juga. Kita cari anak raja luar. Anak raja luar makna tu anak raja hok darah tinggi daripada Kedah ke, Kelantan ke. Tapi dia payah juga lagu tu. Tapi dia ada fok bakar raja Campar. Hok lari mari pada Campar, mari duduk di Taning. Boleh kalau nak ambil fok ni pun. Duk ke Kuala Jamu tu banyak.
kawasan Kuala Jamu tepi lak Kuala Sungai tu fok-fok bakoh mari campar ni yo lari mari do campar mari duk di tanding. Fok ni fok bakoh-bakoh raja besar kok. Yang dulu orang nok lah orang bakoh-bakoh raja besar walaupun yo raja berlindung, raja berlari, raja rantau pun. Tapi orang tanding dia pasal kata orang luar nak mari debel mah kita tak leh. Tak muhmik juga. Takut kata jadi orang luar dia hidup debel mah kita walaupun dia bakoh besar pun dia duk itu kita hormat saja yalah. Deh, kita hormat saja yalah. Akhirnya dengan masa pemilihan 3-3 orang pun ni nak kira tak leh. Ni muncul lah raja-raja daerah ni tak berlaku bagi kumpulan pergi sama dia gubuk tak tahu. Tak ada. Bukan bakal kita ni. Tak lagu tu jadi raja daerah pun duk keras tengok. Tak ada pio nak pecek tu baik buat negeri suku, buat kerajaan suku dak lah. Jadi sai remeh legeh ataupun kok lain lagi pun kadok dia bukan kata, bah habis dah. Raja jatuh nak mengetah kesik ni. Aku istiharah legeh ku buat negeri suku dah. Bukan lagi tanding wisata. Boleh buat. Ya satu ku nak buat negeri suku legeh ku kerajaan legeh nama sultan legeh. Deh tapi legeh tak pilih lagu tu. Sebab kau tu tan semua negeri daerah pun je kuasa tu lebih banyak kesik tu lah jadi bos besar. Sebab kita orang tanding belaka okey. Kacau nak cek buat suku bukanlah. Duk kacau reno lu. Misal kata deh tak ada pihak itu pun pada masa tu. Maka apabila tentera Sian ni belayar mari sapa di Lego. Belayar mari sapa di Lego, dia mari kok laut. Deh di Ayutthaya tu dia mari kok laut, mari sapa di Lego. Di Lego tu pula dia jalan darat nak mari tanding. Deh sebab dia nak mari di Patelung, lepas tu nak terus mari di Taning. Maka dengan kerana dekat dah mari separuh jalan dah daripada Ayutthaya tu mari sapa di Lego tu, maka Fok menteri tadi kata tak boleh dah nak pilih siapa pun tak boleh. Maka tu baik pengusore kata ginilah. Kita ambil lah anak-anak keturunan Sri Wangsa hok ada lagi tu walaupun dia tu perempuan tu. Dah. Dengan dan tanya ulama. Dah. Tanya pok-pok tok guru. Pada masa tu adalah zaman Syekh Wan Faqih Ali. Tok Faqih Ali jadi mufti besar. Kepala agama besar pada masa tu adalah Tok Faqih Ali. Jadi Tok Faqih Ali dengan pok-pok ulama lain lagi hok ada di Taning tu pun kata ho. Kata ho ni maknanya tak apalah hijau nak naik pun naik tak. Akiklah hijau naik. Tetapi ingat bahawa hijau naik jadi raja besar kerajaan Taning kita, kerajaan Islam ni dengan kerana darurah untuk nak jaga kesatabilan, nak jaga keamanan umum negara ni, maka naiklah dulu hijau. Apabila suasana kembali aman, maka turunlah hijau dan kita cari yang lebih layak, orang jatuh yang lebih layak naik di raja. Dengan masa dekat-dekat ni nak cari tak boleh. Dalam lah kita ni ada orang kosi lah yang kata dia tera imaging, dia tera gambar ataupun bayar gambar cinta nakang saya panggil dah. Dia tak kalau lah tak berlaku bunuh gimari di antara anak-anak jatuh Taning tu. Walaupun raja-raja lepas pada tu raja jatuh sajalah mengetah. Nah hijab biru ungu tak tubik dah lah. Sebab dia jatuh banyak dah. Lepas tu boleh jadi kata pada masa tu mari ke belakang-belakang Taning ni tak jatuh ke sia lah. Boleh jadi kata Taning ni boleh bawa negeri jadi merdeka, lepas tu jadi negeri sampai hari ni. Tu boleh jadi juga tu. Boleh jadi. Jadi Haning ni orang wikrak dah lah kata gambar mudah-mudah kata kalau lah anak raja jatuh tadi tak mati. Misal kata. Lepas tu boleh jadi Taning kau kemah po, kau stabil po. Sebab anak jatuh saja lepas tu duk mengetah ni. Boleh ada Taning ni merdeka apa sampai hari ni. Ada juga. Dan ada juga orang kata kalulah kerajaan Taning ni tukar daripada keturunan Sri Wangsa pergi kepada keturunan lain.
Contohnya keturunan Sai. Boleh jadi tani kita ni dibawa oleh orang Sai, raja Sai, jadi raja petani lah. Boleh jadi kata suasana tak jadi ataupun tak jatuh ke tangan Siyeh. Boleh jadi Taning ni pun jadi negeri suku ataupun sekali dengan Malaysia dalih gini. Ada juga orang baca lagu tu Allah alam. Tu kita boleh koya, boleh buat koya le sajalah. Tapi sebenarnya sejarah hak berlaku dah pada masa dulu tu dia berlaku dah lagu tu. Maka kita nak ubah hak berlaku zaman dulu dah tak boleh dah lah. Tapi gambar bayar-bayar wak suka hati tu boleh lah. Ataupun wikrak gigi gitu tak apalah. Maka ada orang tanya pula deh kata apa ni Jingo dengan Sai lagu mana? Tak ikat pehel lagi dia duk goyak. Jingo dengan Sai lagu mana? Sai tu nama negeri, nama kawasan. Jingo tu nama kota. Tempat Raja Sai duk tu duk di Jeringo. Duk di Bumi tu. Negeri hak seluruh ni nak negeri Sai. Tapi hari gitulah. Kita baca banyak kali dah Sai tu, masuk kita tengoklah. Maka apabila hijau ni lantik jadi raja, tabah hijau naik jadi raja tu wasapa darurah lah. Sebab dia bercanggah dengan adab, bercanggah dengan syariah Islam. Maka hijau pun lagu mana bonak jadi raja ni hijau kena mempersiapkan lah. Askar Ayutthaya ni turun mari dah nak mari serang Taning. Pada masa tu Taning ni tak biasa perang depan rumah. Maka kali pertama lah peperangan besar ni berlaku depan rumah di Taning ni. Maka Raja Hijau nak buat lagu mana? Pada masa tu berdeh besar pun tak ada lagi. Begitu gambar. Perang rumah Taning tak biasa lagi. Biasa perang zaman musuh Palembang dulu. Tak apa benar. Zaman perang dengan Portugis dulu. Tak apa benar. Tapi ni ngasih ni. Tak biasa ni. Maka hijau buat aku mana? Berdeh besar tak ada lagi. Bagai-bagai kotor molek pun tak ada kemah mana lagi. Sebab kita tak biasa duk perang ni. Siapa tahu dia kata hijau buat lagu mana? Maka kalau siapa boleh royak tu hijau buat lagu mana ni, kita dah hadiah pula malam ni. Kita nak tagih siapa rumah. Siapa nak royak-royak boleh lah royak. Maka Raja Hijau ni lagu mana dia buat? Raja Hijau gi kecek dengan puak-puak Mak Saleh. Lagu mana? Sebab pada masa tu untuk nak wui benar dengan cepat-cepat ni tu dah. Sebab hijau dia orang Tino. Dia baru nak jadi raja. Mana masingnya pahait dia dalam meretah dengan fok-fok menteri berdahara hudu balik orang jatuh lagi duk killing dia tu. Tim borihang dia tu. Tim borihang dia jatuh saja. Pas dia nak jadi Tino. Lagu mana mulut orang Tino nak kecek dengan jatuh. Orang Tino nak kecek dengan ulama walaupun dia raja pun. Pas lagu mana orang Tino ni nak bawa perang. Maka hijau pun duk wikrak lah kaji kata nak benar lagu mana dengan Ayutthaya mari. Ni nak keramat ke dok hoyo goyak ku puak-puak askar jatuh-jatuh ni pergi perang. Tak biasa dah lagu ni dah. Maka hijau ni pergi kecek dengan Portugis. Portugis yang ada di Taning dan juga Belanda yang ada di Taning. Orang-orang putih yang ada di Taning ni kata minta puak-puak orang putih ni tolong Taning perang dengan Ayutthaya, yang mana Ayutthaya ni hatta askar turun nak mari serang Taning. Ni tak sama ni. Pio langgar mari serang dulu. Boleh tengoklah. Maka ni lah dalam sejarah Taning kita hanya satu kali saja yang Taning bawa askar naik ke serang Ayutthaya di Ayutthaya. Lepas pada tu berbelah-belah berpuluh-puluh kali Ayutthaya hatta askar mari serang Taning. Ni pun boleh tahu dah krai rukran, krai comti, krai. Gambar tak? Pia ngaruk, pia baik, boleh tengok situlah. Kita ni Taning tak biasa naik ke serang demo.
Kita duduk rumah kita ya, duduk perang dengan sie ni. Sie semua-semua hatak askar mari jame cak somdek peramahan cakap pak, jame prapik teraca pacau sia, jame somdek pacau perasak tong, jame somdek perak narai, jame somdek perak narai suang. Siapa suk siapa tani jatuh jame resekan tineng tu pun sie hatak askar tu mari serai tani. Tani tak besok kena naik serai demo. Deh. Maka tak apalah lagu mana pun dengan Ayutthaya tu nak tutup hina dulu hak orang tani hidup serai kota dia zaman somdek perak mahal cakap pak tu zaman Raja Muzaffar dengan Mansur tu deh. Maka hijab pun wak gua tu kena wi benih mula-mula ni gi kecek dengan Fok Mak Saleh mitok wi Fok Mak Saleh gi tolong tani pergi dengan Ayutthaya dengan sie. Pas cuba kita mikir kata gajah hijau ni kena gi witaware gapo ke putih je kena witaware. Kita kena kenal orang putih ni mari menega rumah kita. Dia mari menega. Pas dia mari menega dia kena cari hutang pun prayo. Pas hutang kalau dia pergi pergi apa hang nak wi dengan kita. Sebab masa tu fok dia ada berdeh besar orang putih. Bukan berdeh besar, berdeh panjang. Berdeh senjata api bakar baju kerak, baju dia ada dah baju besi. Kita ni kau tu bakal manoh pedai kerih lemeng gitu. Berdeh besar pun tak ada hok besar-besar kita ni. Orang putih ni kedai beda. Oleh perahu yang mari nego tu berdeh jong dodak. Berdeh besar-besar betih, besar pohon. Maka Gajah Hijau ni, nah. Gajah Hijau ni jawab aguana Gajah Hijau ni dia witaware melalui pernegoan. Bermaknanya Gajah Hijau wi kebebasan dalam pernegoan kepada pok-pok orang putih. Ni tadi boleh ada kata satu malam pula kita kecek sistem pernegoan ataupun hubungan tani dengan luar negeri satu malam. Tak kena panjang lah ni dah. Dah. Maka hijau tu kali pertama tu hijau tu pun dah kecek dengan orang putih hingga orang putih pun sanggup. Maka berlakulah perang. Dah berlakulah perang. Perang ni di antara Gajah Hijau, kerajaan Taning zaman Gajah Hijau dah dengan sie ni dah berlaku perangnya di Tibur. Perang di Tibur. Dah laut dan juga darat. Perang di Tibur. Perang di Tibur berlaku situlah dah iaitu sah di sana doye kat tu dah di Tibur di perang situ. Maka peperangan tu berlaku apa ni akhirnya natijah daripada peperangan tu tani benih. Tani benih daripada peperangan tu sie ni habis cu. Halah klik. Kau marah klik gi ke segara. Ada klik gi ke Patalung, klik ke Kelega. Ya halah pergi. Gajah Hijau. Maka apabila tani benih peperangan pada masa tu, dia Gajah Hijau ni pun kau kriak. Kau sakit kepala. Stres. Benih dah sebenarnya. Kok mana? Bawa benih dah tu, hijau sakit kepala pula tambah. Kenapa? Hijau kata, sia kena mari pula. Pula depan. Apabila sia mari pula depan, kena sia ni istihar lafaz diri. Kata, nak klik gi sipai semula, askar dan juga bekalai makan untuk nak mari serai tani kali yang kedua. Serai kali ni kena benih. Pak Hijau pun mikir kata, orang raja tani pun mikir kata, tak ke kita nak jemur, nak guna orang putih sama dah. Kita kena buat siapkan kita sendiri. Maka siapkan hak hijau tu, persiapan hak Gajah Hijau tu dia guna gapo? Iaitu Gajah Hijau guna dua teori, ingat. Kita takut-takutnya kita ni nak dak plan, nak apply, nak buat pengajaran untuk fak kita zaman sekarang orang-orang nak musuh nak pergi tu kena jadi depo dua perkara tu. Hijau kata kena buat dua perkara ni. Buat dua perkara ni iaitu untuk nak teh tani sendiri. Tak kena duk jemur nak orang putih sangat dah.
Yang pertamanya, orang tani, kerajaan tani kena ada alat perai yang canggih. Ni mari ni. Kena ada alat perai yang canggih. Kita negeri halau, rakyat sikit. Duduk tepi laut. Negeri nego, luar negeri banyak. Deh. Maka kita nak tahan ke mana negeri kita, maka kena ada alat perai yang canggih. Jadi alat perai yang canggih itulah membawa kepada teori nak buat bedih besar. Bedih halau tu ada dah. Biasa negeri mana-mana je ada halau sutai 2 teh. Tani nak buat bedih besar. Bila nak buat bedih besar itulah kerajaan tani tu kena cari bahan-bahan untuk nak buat bedih besar. Bedih besar ni bedih besar benar. Great Cannon, Maha Penjai. Bedih meriam. Bukan bedih besar thamada cagak tu dak lah. Bedih besar peluru setewah sawah nyawah timur tu. Maka apabila kena cari bahan nak buat bedih besar, bahan dia tu iaitu temaga. Bo nak buat temaga dia kena cari belilah. Toke-toke pun banyak duk jual ni. Lain pada duk jual benda-benda lain dalam bandar Taning ni. Maka untuk cepat-cepat kena buat bedih besar dia sudah takutnya puak siya mari pula serai Taning. Maka Raja Hijau pun istihar bahawa siapa saja yang jual beli tembaga itu dengan kerajaan sahaja. Faham? Kena jual beli dengan kerajaan sahaja. Itulah yang membawa pergi kepada timurnya cerita Tok Tanyel. Sebab pergi jual beli temaga tu dengan kih tahu tak tahu, sungguh kena bertenah. Wallahu a'lam. Kita baca semula Tok Tanyel. Anak ayat tu jamin Raja Hijau tu, iaitu kena cari alat canggih. Dan juga gapo lagi orang Raja Hijau buat? Selain pada buat alat yang canggih, Raja Hijau pula naik kapal, naik perahu dalam laut. Naik perahu dalam laut, belayar di laut jauh lah pada tebing tu kat tengah laut tu, pergi jumpa dengan Puak Lanun. Puak Lanun ni ada satu puak orang Melayu, orang laut duduk dalam laut. Makan tidur dalam laut, dalam perahu, anak bini go keluarga sereke lah. Bawa habis bekal makan air apa, dia naik tebing, ambil bagi atas tebing. Naik, dia mau ni dia tak pandai cocok tanah dah. Dia menyambung, dia gitulah dulu tu, dia bekang buat ni. Zaman dulu dia banyak lah cung selak tu dah. Lah ni dah cung selak Somalia, cung selak Melaka, cung selak Bugis, banyak ambil dulu. Lah ni pun ada lagi. Dah buat menyambung perahu. Dah kok telubel tu banyak ambil dulu. Dah nampak perahu main nego apa poh tu baik lagi. Dah. Maka Raja Hijau lagi dialog lagi kecek dengan Puak Ning. Berani dah dia tu. Dia minta ambil dan wi Puak Ning tu naik masuk duk atas tebing dan kerajaan Tani nak sara. Tapi nak minta wi Puak Ning ni naik jadi orang karak. Jadi askar jaga raja dan juga jaga laut sebelah barat hono naik ke siye. Maka Raja Hijau berjaya, adalah. Maka demo ni naik mari sampai tebing, maka bukalah kampung dianya di Kuala Air Tawar hingga ke Kuala Rebah, Negeri Tibur. Sampai Kuala Rebah. Dah. Iaitu dia mari buka kampung di Gelang Air Tawar, Kalai Taje, Semo, Tanjung Pau, Kuala Rebah, Kuala Kubah. Pulau Loning apa duk sah laut Loning lah. Sini adalah tempat hak dia mau naik buka kampung. Habis itu kampung asal-asal kok tu ke, kok Semo, kok Tanjung Pau, kok Gelang Air Tawar, kok Kuala Kubah, Kuala Rebah, Pulau Loning. Kok tepi laut dulu tu dia tebing ni tanah dia jauh lagi kok laut tu. Pas dulu kubur banyak zaman dulu kala. Yo kampung dah orang lalu naik di tepi laut. Habis goye sia tu yo buat baik tu tengok tak. Queen of Langkah Suka tu dah. Yo buat pasal orang lanung di tepi laut tu. Kena dah zaman Hijau yo ada orang Puak Ning. Yo pakai dia pun nak baik tu dah lah. Nak baik tu dah demo tu.
Dia duduk ke tepi laut tu nak duduk tebing dah. Ni dia tengok dalam sejarah-sejarah juga sikit-sikit hak tu bek wak roye tu untuk hiburan lah. Jadi bek tu dah gambar dah. Tapi kita gambar orang lagu tu. Dah, maning podok baju tak ke baju dengan rambut panjang sudung. Nah, maka demo tu naik mari duduk di semo tanya pau apa demo ni bekan. Pas demo ni orang lanung ni dia taat setia. Sebut lanung ni demo takut demo tolong lanung ni ngaruk jahat. Sebab kita biasa dak kenal ngepok lanung apa macam tu. Lanung ni nama bagi orang laut. Nama dak? Yang pas jam hijau ni lama mana dah ni 400 tahun. Demo ni naik mari di tebing dia tak tubik kelak dah lah. Lepas tu jaga laut. Lepas tu jadi orang kiri kanan orang kerak Gajah Hijau. Sebab Gajah Hijau tak harap kat orang lain. Sepai banyak dalam taning tu lu tak ada kecek apa oleh kota taning. Anak buah orang saja. Ayo turut kita raja. Dia dah buat lemeng, dah buat apa, tapi boleh ada dia ni budak Datuk Berdara, dia ni budak Datuk Laksmana, dia ni budak Temenggung, dia ni budak Tok Guru tu. Jadi kata dia kecek popo sakut pang kita ngapok dia muah. Tu Gajah Hijau takut tu. Dia tahu dah tan ni orang politik banyak. Budak tu budak dia ni banyak. Apa nak kecek apa kena peringat. Budakku pera, budakku mengetah budakku. Dia macam tu Pera. Habis lebih baiknya Gajah Hijau. Gi ambil fok lanu tu mari jadi orang karak. Habis sama bawa tengok belagak dia tu. Tino jatuh tak kira. Naik. Maka kalulah orang hak sah daripada kok gelong tawa semo Tanjung Pau, gelong rebo kalau sah orang kampung situ maka keturunan itulah. Pada demo ni nombor 1 dah. Pergi ramai dulu ni nombor 1. Ada 2-3 peran ni ada dalam catatan ni bahawa orang sini ni rela mati. Peran untuk gajah, peran untuk negeri, untuk agama ni rela mati. Sapangnya di Tanjung Pau tu deh, peran belakang-belakang ni zaman Datuk Kale. Ya ada Datuk Sai, Datuk Pujuk, Datuk Kale, tiga tim hak letak tempat peran. Deh, di Tanjung Pau tu orang Tanjung Pau ni ikat tali kaki. Lepas tu cagak di patah. Tok si lagi nak mati tata tu dengan mana. Ketika si nak naik dengan perahu, nak masuk mari tani. Siapa tahu ketul. Nama dulu orang kok tu ni atau negeri ni. Tak lagi sebagai sial, pergi dengan pemah lah orang kata. Ni gelo mati. Kita cek suku Hanocik ni minggu depan. Minggu depan Hanocik. Dah. Maka perang ni dah wi berlaku akibat besar lah dia sampai Gajah Hijau nak buat benda tu. Lepas tu mai orang karak mari dah benda besar dah mula istihad buat dah ni dah beli semaga dah tu. Dan juga satu lagi nyu dah Gajah Hijau mikir kata kena Pak Tiruk semula negeri tani. Kena reformasi semula cara mengetah negeri tani. Tu dia. Maka sistem pemerintah yang mana diasaskan oleh Gajah Hijau ni nanti kita baca satu sesi pula, satu malam. Malam tu kita kecek cara mengetah tani saja. Tak ada kecek sokok ngajar mana dah. Kita kecek cara mengetah. Tapi so lagi hok besarnya Gajah Hijau buat. Ni kena ingat ni tadi kesimpulan agak satu mencari alat yang canggih. Dah buat benda besar ajak orang lanu mari mana tu kita nak latih orang uji sedak lah. Tu duk le H1. Perkara yang pertama tu. Perkara yang keduanya Gajah Hijau kata kita kena ada bekal makan yang kemah. Yang banyak. We boleh hidup lama. Takut putus bekal makan orang tani. Maka itulah membawa kepada Gajah Hijau ni kata kita kena buat benar banyak. Sebab tanah tani ni subur, tanah lembah ni pun luas. Apanya kita tak buat benar jadi banyak. Maka nak buat benar je kena guna air. Zaman dulu hujan pun subur, molek, tak ada beragam panas-panas sekolah ni.
Tapi untuk nak jadi moleknya benar padi taning ni, maka Gajah Hijau deh gi buat tanok, orang panggil tanok batu di Temange. Buat tanok batu di Temange ni, iaitu kampung Temange ni duduk di Pongsago, Mok Mawi, Perigi, satulah. Tepi sungai tu, buat tanok batu, lepas tu gali parit. Ambil rakyat gali parit. Jadi rakyat negeri lain kota juga mari gali parit di Gresik. Gali parit ni kalau kita gambar, kalau kita duk jalan nak pergi taning. Kita duk jalan nak pergi taning, kita akan lakoh parit tu dia duk di mula tepuh nak masuk Perigi. Ataupun lepas pada cabai 3 di Anamai tu. Kelong Perigi tu. Ataupun orang panggil di Bahasa Kacik. Cabai 3 Bahasa Kacik jalan nak masuk Kedah. Lepas tu depan Anamai, lepas tu ada getok tu. Lepas depan tu dia 2 leng, siling, 4 leng jalan Perigi tu getok tu. Dulu sungai tu dia panjang lagi, lepas tu dia pergi dia masuk ke dalam tu, lepas tu dia pergi lekuk, lepas tu dia pergi ke kapal raba. Sae. Lah ni dia mau bukan nak di sae tu nak le air tu dia jadi lekuk di Pasagu tu. Hak tu dah tu. Hak ni panjang lagi kok tu. Lepas tu dia pergi pulak ke belakang ni, ke pasar oseng, ke Setar ke belakang tu. Lepas tu dia lakoh pergi ke Pawai kok tu. Dia panjang lagi, lepas dia pergi tubik di kapal parit. Jadi Gajah Hijau gali ni tujuannya nak wi orang kok pergi Nyalimo Mayo ni sampai tubik di Gula Maning, tubik di Gresik ni buat benda dengan subuh sebab air sungai hok gali. Dan dalam sejarahnya apabila parit ni gali sudah dak orang panggil Sungai Gali. Sungai besar dululah. Sungai Gali. Lepas tu Gajah Hijau pergi buka upacara tu. Upacara buka parit air di kampung Temange. Gajah Hijau pergi buka parit air di kampung Temange tu, dia pun wasiat kepada orang taning. Orang Temange tu lah. Tak ada di kampung Temange tu, di Pongsago, di Lagu Sembilan tu lah. Di Lagu Sembilan tu. Gajah Hijau wasiat kata, siapa punya tanah lapang, jadikanlah sawah padi dan dirikanlah rumah untuknya. Rumah padi itu adalah pusat perjuanganmu dan kamu akan bermusuh dengan Siam selamanya lagi. Allahu Akbar. Gajah Hijau kecek kalimah ni 400 tahun dulu. Gambar tak? 400 tahun dulu Gajah Hijau wi haning sapakah rining jelas. Sebab kata sungguh. Siapa punya tanah lapang, siapa punya tanah lapang, tanah lapang. Tanah lapang ni bukan lapang kilo, lapang rai. Tanah lapang ni tanah lembah kata. Siapa punya tanah lapang, jadikanlah sawah padi. Menyaku dulu, menyaku wak benar, wak batas, wak benar sawah. Bukan benar humor dak lah. Kalau benar humor tu ulah bukit, bangga tu benar sawah. Jadikanlah sawah padi dan dirikanlah rumah untuknya. Wak gedah tanah lapang dah, wak jadi sawah dah, dari sawah padi, lepas tu kena wak rumah untuknya. Macam mana? Dan dirikan apa ni? Siapa punya tanah lapang, jadikanlah sawah padi dan dirikanlah rumah untuknya. Rumah padi itu, tu rumah untuknya tadi namanya rumah padi. Habis orang tani panggil rumah padi. Pas rumah padi orang tani ni pelik. Tepat sipel padi orang tani dah. Kalau kita banding dengan orang Burma, orang Kemojo, orang Lau, orang Siam ni, orang tiga pak bangsa ni orang petani padi yang bagus. Herak. Fok yo jadi kasih takon cauna orang hok tani padi bijak demo ni. Patu yo kijo yo duk ngabene sokmo. Orang Lau, orang Burma, orang Sia, orang Kemai. Tanah benar yo luah. Tetapi padi dia taruh biasa yo, Sia panggil yung chan. Boh dia puteng,
ambil padi, tamu-tamu, ambil tak apa likuk sudah. Ingat marah? Yung caranya lagu tu ya. Tapi tani tak dah. Masyarakat orang Melayu tani kita, wak emang Melayu tempat lain pun supa. Tapi orang tani kita ni lebih lagi. Nak sipai padi ni kena buat rumah wik dia. Lepas tu panggil rumah padi. Orang tak panggil lah dangan padi ke, basah padi ke. Zaman dulu ni saya pilih dah. Asal kami dulu. Panggil rumah belakang tak? Rumah padi. Kena buat rumah wik dia panggil padi. Lepas tu kena tiepak ada tangga. Tengok tu. Dah koh kita pergi rumah ni. Rumah padi nak sama besar. Nak rumah. Ni motor rumah. Rumah padi ni besar gitu lalu. Benar tak luah leh. Tu rumah padi. Ni jangan terlupa rumah padi. Karena kenapa kena dirikanlah rumah untuknya? Rumah padi itu aja jatuh. Rumah padi itu adalah pusat perjuanganmu. Rumah padi itu adalah pusat perjuanganmu. Pusat ni bukan pusat di perut ni tak. Pusat perjuangan. Nak hidup, nak mati orang petani ni duduk di rumah padi. Dengar dah weh adik kakak kita semua pada malam ni. Nak hidup, nak mati orang petani ni duduk di rumah padi. Habis orang dulu ni orang tak tinggal benar. Kapung lacuk bukit sampai ke betung kok mana dulu orang buat benar. Dah zaman lo ni dia mapuh bih dah benar. Lo ni kalau jalan nak ke betung ni benar ni sekat kopi ni dah pola ni. Masa apa? Kopi ni pun nampak tak lagi dah, tak ada dah kok teluk sumar dah pun habis dah nampak. Tak ada uak dah. Dulu dak uak lagi dia tahu dulu. Kok tanah putih pun benar luah. Kemecah pun benar luah. Kapore ni pun ada benar. Betung pun ada benar. Tapi lo ni satu tak ada sebab nak kacau buat apa bukan kita suruh kacau dia buat. Kerana lo ni yo kemudahan berah tu yo lain. Ada toke berah pun murah, berah pun banyak beg gitu lah zaman lo ni. Tak sadar bila lah. Tapi kita ada pilih dengan zaman dulu. Sebab kalau kat hulu ni ada pilih tak tani benar pun dia mau buat kebun. Tapi kita orang hilir duduk rumah duduk tengah benar dah ni. Tak buat juga benar. Tu saya lah. Kalau kita umur duk nyak mayo nyak 5 terubah kok nocik ke apa rumah duk tengah benar cleaning tinggal. Umur duk kok jabak pek bung jingo tanya mah tu herong benar pun luah tinggal. Tak kerja apa? Jadi ko 5 tang pas benar tak pade dia kata ai tak ada. Babi pun ada dia kata tak pade minyak mau mahal. Tapi sebenarnya bukan tak pada situ sebab han ni ukar boleh dah kan. Ai tak ada kita ukar cara kita pun dia cabang ilmu orang tua dulu dah ke cara itu ai lagu mana apa kecek dengan obotor kalau kita tak ada cara nak cakup. Hababi terjiding nak bede nak bunuh pun boleh. Tapi ha masalah besar tak jadi tu bukan ha tu ukar boleh. Ha ni nak ukar payah. Masalah malah masalah tak moh letih, tak badai dengan letih lo gahok lah bergalak kita beli thai lah beli motor yang jabai. Tu dia. Lepas tu kalau kita bakal uak belaka, bakal letih belaka, ya ada orang nak uak sekeping dua, tak boleh uak lah orang tak mau uak. Habis pandai kita, cepat pera tikus pera burung, dia bakal ngomong sini, kena ke dia, tak boleh uak semua. Dulu je kena gotong royong uak benar. Musing dia dah pakak korong menemu sudah dah aku tolong mong. Aku tu. Habis itulah jadi pusat perjuangan nak hidup nak mati duduk di rumah padi. Apa makna pusat perjuangan nak hidup nak mati orang petani duduk di rumah padi? Kerana haning ni panggil hak ekonomi. Kenapa tak? Habis orang tua dulu pesan kata kita susah tara mana apa we ada berah je. We ada padi oleh rumah padi apa tak mumah dah. Tak mati dah. Lah ni jangan dah. Duit tak ada mumah susah tara mana apa. Tak marah. Dek rumah padi tak ada berah. Talah padi tak ada. Talah sebab dia kena beli. Tapi kita dulu dia kita gajian duit tak ada tak apa. Irit padi
Buat jadi berah atau cari ulai-ulai cah budu makan hidup. Asal kena hidup tu boleh. Dah. Nak mewah kaya tu malah orang tani tak ada di situ lagi. Tetapi kalau lah umah padi tak ada, dia mari duit tak ada, kena bertel orang. Kena pergi gedah cari kat lain dengan cara susah. Tu dah. Tu pesan orang dulu tu yang lagu tu dah. Maka dirikanlah rumah untuknya rumah padi itu adalah pusat perjuanganmu. Akhir kali kalimah dia kata dan kamu akan bermusuh dengan Siam selamanya lagi. Kita sebab mu ni kena musuh dengan Siam lama lagi. Bermaknanya kacau duk buat 1, 2, 3, 4, 5 ni tujuannya sebab nak tahan lama. Sebab apa? Sebab mu kena perang dengan Siam lama lagi kat Hijau kata. Sopo ngah hari ni? Kena dah kalau tengok hari ni. Hari ni nak takbir aku mana? Dapur rumah kita tak berasa. Nak takbir lawai lagu mana? Perut lapar. Nanya lah ni. Nak apa ni nak bebas nak mengetos diri lagu mana? Ekonomi duk bergantung dengan bakok lagi. Ekonomi tu saya tengok besar, kita tewah rongang besar-besar deh. Wak lain boleh. Tapi terawih kata seminggu, kereta gudang hok duk kok berah mari dikuntik mana kau kena katuk dijumpa nak turun mari tak leh. Ataupun kapal laut nak kok bagi mari di segoro pun tak leh. Ibu kuat seminggu. Tak mumah kita. Orang tani malah siapa nak ulek-ulek waktu batal pun kena makan hok mari dibakok. Nak tani tak leh tepi rumah kena beli juga. Allah tanah mengekoh kita lalu kita tani tak leh. Dah kata. Pilo ni orang tani banyak dah. Dah gato lah ni tani ulek serai. Tani timu batah ni mana tu orang cidik tu. Dah cidik ke mana? Cidik takut tak mau susah. Harga tua dulu ya ajar seruak dusung. Tepi rumah dia ada belakang pang surah 2 pudu tak apa dah kunyit sepudu. Dah tebu 2 pahang. Mok tes pahang nyopak pahang pine 3 pahang wi dah belaka tani tak susah mai dulu. Mana tu ya dusun, sistem dusun tu satu kawasan mak kita ni ada belaka. Yang mela ni pebah bih tani sekarang, pebah bih tani kau bagi kasih ceng dia mampau. Bukan pesing budaya ke tani. Sungguh orang kata wak bek ning lah sebab pok kita ja. Pok kita tak langit tu. Wak bek ning lah sebab raja jah duk turut raja tu dia bodoh tu. Kita kena turut hak patut turut yang munasabah dengan kita. Hak mari duk canggah dengan cara hidup harian kita, wak wiwiti ciut kita tukar tu bukanlah kita pun boleh dakwa dah bukan kita semua tu molek belaka raja tu. Kalau hak molek raja kita turut, tapi hak kita rasa bukan we bercanggah dengan cara hidup kita we. Kalau tak sakut dengan unek-unek sangat tu pun kita tak usah, tak apa. Ni duk berebut ikan keli pun dah. Bakat kali telaga lah tapi rumah boh ikan keli. Hak tahan bagi. Allah, ikan keli benar nu melana tak ke pera. Lalu lubuk pun melana tak ke ikat ikan keli benar mak kita ni palo ngak ekor sama besar. Tak ikan keli tahan hak bagi le telaga mak kita pera tu palo besar pikul ekor saning. Jenis po pula mari. Terambil ikan keli tu lepas le benar mampu bih benih hak kapung. Tu kita mikir baik tu tak apa dah kata cara mana cara hidup orang tua dulu duk buat molek kita buatlah. Lepas tu benar gapo hak baru mari tu kalau molek kita buat, kalau hak tak molek kita tolak tak apa. Ya tu maiเป็นไรครับพอดีผมไม่กินปลาดุกไม่เป็นไรครับพอดีผมไม่กินเป็ด sebab aku tak boleh perok sekati perok ikut si campur bilicing. Kita nak perok back lain. Tak apa. Ning orang ni mau kata gitu-gitu ada susah hati dah. Berjumpa berani juga benda kebenaran. Bukan duk lawe kan benda-benda hop sakut dengan unek besar. Wijidik kita orang petani tu jangan duk berdoa dah. Maka ada yang kata tak siwak benar takut hitam. Tak siwak benar takut hitam. Alo benar hitam ni kau boleh pak pian ngetel okey. Dah. Biasanya pian nyedung apa boleh hujan tak ada panas mana. Pas takut hitam ni hang bakar mu Cina ke. Bakar mu kokesoi mengkoloi kulit kuning ke. Kita asal Melayu ni hitam manis, hitam wasawa. Duk gila kau orang putih doah tu bakar kering tu. Nuri putih dia bakar asal tu hewat kita bakar Melayu ni kulit
gelak kering le mano le dunia pun tak ada wi gelak dah yo cerah kulit wi licing yo nak tukar tak leh ambo ni juga cek Google ya dia ni tak tahu tak apalah dah dah maka kalau kita tengok kesimpulan agak daripada hak Raja Hijab besar tu dua tu lah satu ekonomi kena berdikari yang kedua kita kena ada alat canggih dua kali ni nak menang nak boleh tahan lama alat canggih ni bermaknanya bala lah kalau demo ada zaman dulu dah siap ada kapal besar ke apa ikut tapi letup pay kita nenang wi kemah ni supaya zaman loading ya daduทาง bisa tanya saya oh อาจารย์ครับโอ้อยากเจอนานแล้วอาจารย์อ่านประวัติศาสตร์อยากทำหน่อยก็ต้องทำพี่ทำมาเลยนี่อะไรนี่มานี่ท่านเยอะdeh dia kata puak-puak ada buat bong puak-puak ada menetuk mak kita ni duk mengaji mana sebab dia bakal ilmu fizik ke kimia ke tengok dah datang masuk sejel malam ni gali lubang boleh kata besar kotak ikan sardin pun jawab bang boleh gantung pakai kayu tak apa buat bang ngaji di mana pok ni kita pun jawab lalu lah saya pun jawab atokพวกนี้มันไม่ได้เรียนที่ไหนไม่มีใครจบปริญญาตรีที่พวกนี้เนี่ยมันมีอยู่ในสายเลือดkaya nak kita leh tu dah tapi tu hatu ilmu ni kata ni banyak jangan lupa ulama kita ada Islami Mekah selain pada tulis kitab tulis apa ilmu perubat ilmu pertanian ilmu penegak ilmu letup pe senjata api kata ni ada berlaku yang dulu bukan poli tapi turun-temurun tu ya ulama dok mengajar lah dulu untuk hidup di dunia hasanah di akhirat hasanah ya nak kita nak kedua dah kan dunia kita nak amin nak bahagia untuk jadi modal besar nak bawa kita pergi ke akhirat kalau kita mikir nak akhirat saja dunia kok malah lagu mana pun Allah tak kedai dah nak akhirat saja pasal apa Nabi pergi buka patah Mekah tu duk Madinah dah kan pasal apa Nabi ni hantar suruh sahabat hantar surat ke kerajaan lagi suruh timur Islam pasal apanya khulafah Rasyidin kena buka tanah Syria tanah Mesir tanah sepadan Cina duk dekat kita di Madinah jadi dah kan kalau nak ke akhirat saja ke dunia nak apa kena umah wak Baitumah wak jalur haji wak penegak ni Covid ni tak apa gilah mana tak kameh tak apa tu dah tak jadi ke tak jadilah abang itu yakin tak kena cong yakin berdoa Allah dah kan Covid bagi kita sebut hani pak mung tak sedar mung tak khabar tu dah Tuhan kita takut Tuhan tak takut Covid dia juga cuba kita ikat tangi waktu turun di Telaga Boya nak nampak jelas sebab turun lah lubuk ni ada boya tu kau besar turun holok kaki sikit kikis lalu dah tak apa Tuhan dah takut apa aku tak takut boya dah aku takut ke Tuhan halah gila lalu kira tak nampak Nabi Muhammad Rasulullah ni nak pergi perang pun pakai baju besi hak ada pakai baju besi tak yakin ke Tuhan ke jadi Nabi dah tak yakin Tuhan ke tu dah hak ni panggil ikhtiar kita minta Tuhan juga tapi kita kena ikhtiar sebab Tuhan tak ubah nak asyik satu-satu kaum kita kena ubah sendiri ni dah takdir tak apalah dia motor yo tu kena zoleh no tapa tahang lo cabuk gigi patah gigi pak anak yo gua anak yo nampak nak lawan hayang lah tak apa nak buat gendo kita takdir dia nasik dia itu tapa tamu muka nasik dia dia jugalah ustaz tak faham ni kalau jawab aku tu tak sadar kita jadi orang Islam kita kena tunjuk kata dengan cara syariat Islam atas muka bumi ni akan bawa manusia dan dunia ni aman hidup murni hidup bahagia hak tu kita kena buat dunia ni hasanah apabila ada modal cukup dunia ni molek boleh buat kita buat amal ibadat dengan penuh kau dapat dengan Tuhan hak ni nak bawa pergi kepada akhirat pun hasanah tu kita nak lagu tu dah maka kita kena cidiklah dunia pun cidik akhirat pun cidik
Dah. Hakowi itu ada sungguh, wak wi mati sungguh. Jaket sungguh. Tetapi kowi ini Tuhan tak tahu hak betul-betul nak bunuh kumai kowi lagi. Dah. Habis itulah kata apa ni semua penyakit ni ada ubat, mereka mati tak ada ubat. Tapi sebelum nak boleh ubat, boleh bunuh kumen ni mati puluh-puluh dah. Pasal kumen mai kau nyawa ni dah. Gitulah kita ikhtiar molek lah, tapi kita yakin dengan Tuhan. Kita minta pada Tuhan, jaga-jaga tu kita jagalah dah gitulah. Dah. Maka habis dengan masanya. Dah. Maka itulah persiapan Raja Hijau ekonomi dengan ekonomi berdikari dengan alat canggih. Maka kalau kita nak hidup boleh tahan lama ni sebab Raja Hijau lah pasal kata nak musuh lama lagi tu kenalah. Maka hari ni kita belajar molek lah daripada sejarah kita dan gaponyo lagi hok pesen ni orang tua dulu hok patuk hok pakar molek tu kita buatlah kita turutlah dah. Lepas tu malam ni tak ada nak kecek ha biru, ha ungu, ha kuning. Hak kecek dah dalam sejarah hak lepas dah saya nak kecek dah. Nak kecek nak hurai hak dalam-dalam lagi hak kita tak tahu lagi zaman biru, zaman ungu, zaman kuning. Tapi zaman hijau ni boleh makan banyak malam juga ni. Sebab hijau mengetah 32 tahun. 32 tahun masa dia mati umur 80 lebih. Hijau. Lepas tu ia pun boleh duduk lama, duduk panjang, ulama tak ada buat turun. Sebab apa? Sebab tak ada amil lagi. Darurat panjang lah. Lepas pada tu kita tengok pula lepas pada tu hijau bagi reformasi, hijau ambil sistem apa ni? Unit agama masuk mari duduk dalam sistem pemerintahan Taning. Hak ni hak besar kali yang membawa pergi kepada Taning jadi Islamika. Kami ulama banyak, kitab banyak, pondok banyak mari situ. Dan juga berlakunya pemberontakan besar yang hijau ni, iaitu bagi pemberontakan bendahara kayu kelak. Bendahara kayu kelak ni tak puas hati weh. Orang Taning jadi ada Raja Tino bawa askar dia mari pada negeri Sai di Kelabah tu nak mari serai Taning. Serai Taning. Tu satu peristiwa Jami hijau. Lepas tu hijau pula ada hubungan dengan putih. Dia lantik Mr. John Smith. John Smith ni jadi penasihat kerajaan Taning. Tu kita kecek British pula pada masa tu. Hubungnya lagu mana? Lepas tu hijau pula kena memperkuatkan jaringan dengan dunia Melayu. Kohtulah hijau ni pergi minta Sultan Pahang untuk nikah dengan adik dia hak bosu namanya Ungu. Pada masa itulah Ungu kena tagi di Pahang untuk nikah dengan Sultan Abdul Ghafur di Pahang. Ni politik untuk buat hubungi biasa untuk nak jaga negara wi kemah lagi. Banyak cara lagi lah kita boleh belajar. Tapi hak besarnya zaman Raja Hijau ni boyo naik Raja dah. Naik jadi Raja Pak tu belum nak berlaku perang lagi lah. Pada tahun mula-mula nak jadi raja tu. Raja Hijau ni suruh Datuk Temenggong siasat terusak cek apa hak berlaku duk jadi ni dengan adik dia sendiri, dengan sepupu dia pok-pok jatuh dia pak orang mati bunuh habis, dengan ada pok-pok menteri hak cocoh ni. Kok mananya nak jadi lagu mana lagu ning ni. Maka Tok Datuk Temenggong cek siasat gidah terdapat bahawa Seri Amar Pahlawan, Seri Amrak, cocoh gajah mula-mula tu dengan Seri Amar Pahlawan hak kemudian ni wak mati orang ni. Demoning ni dibeli oleh si Yedah. Tu dia baru pecah buku habis Raja Hijau nak murid sangat pun. Kok mana jadi menteri di Taning, jual negeri, duk cocoh anak-anak jatuh di Taning sampai ke Gomo sama dia. Tetapi dua orang ni tahu dulu. Kata pecah Rusia ni dua orang ni lari pergi lega ni bukti. Dua orang ni lari pergi lega. Sebab Sia ni hatta mari beli dah Seri Amrak sekali, Seri Amar Pahlawan sekali. Habis itulah Raja Hijau kata kena-kena kena reformasi semula cara meretah orang Taning. Sebab nak jaga ni Raja Hijau nak buat ke mana? Untuk nak jaga tak mahu ada anjing-anjing.
Tak mahu ada tali baruk. Duduk oleh istana nak buat ke mana? Raja Hijaz ada cara dia. Nanti minggu depan lah kita baca. Minggu depan ni kita nak pergi nocik. Nanti minggu mana pula lah. Lo ni pun gitulah, siapa nak undang saya gimana tu, undang gilah tak apa. Tapi masuk queue lah. Masuk queue pun sedap dengar. Tapi bukan apa ni masuk queue pun sebab kita baca minggu sekali. Dia mari 2 hotel kapung 2 minggu. 4 hotel kapung sebulan. Kena tunggu bulan pula. Kita ada baca nak hari dah. Tapi Hijaz lagu ni lah kita mai tengok pula dah. Kata lagu mana dah. Kita kena jaga lagu mana. Lepas tu Seri Amarak dengan Seri Amapawan huno gi lega. Lepas pada tu lah Siyah tak mari Seri tu. Sebab apa? Siyah pun nak tunggu kamprong dah. We jadi huru-huru dulu lep taning. We jadi masuk Allah dulu lep taning. Ya tak sekarang tak nak mari Seri. Pak kena dah ya tak Seri Amarak. Beli Seri Amarak dengan Seri Amapawan mari cocok fok anak raja bergomo sama dia tahu. Ni pen pia Pentino. Dia ni dia belajar pada Samkok. Three Kingdom. Dia yang dulu dah hatta ke cocok we beragai le rumah tu puak. We beragai le rumah puak cocok. Tani kita kena widai lagu tu dai politik. Pia nak kita balah dengan pia. Paya nak ambil untung apa situ. Baru kita tak jadi mangsa kekacauan yang mana dilakukan oleh puak-puak musuh. Gitulah. Ada apa soalan lagi kita nak jawab dah weh. Dia kata nikah dengan raja di Pahang ni untuk nak khan amnat betul. Raja Hijaz ni pilih kata hatta raja ungu nikah dengan raja Pahang ni tujuannya nak buat hubungan rapat dengan Pahang untuk nak khan. Untuk nak bertahan dengan kuasa Ayutthaya. Betul tu. Betul. Betul dah. Kita tengok soalan. Dia kata sekali lagi kesimpulan Raja Hijaz. Raja Hijaz pasal 2 perkara tu lah. Alat musuh yang canggih dengan ekonomi berdikari. Ekonomi ni saya kesimpulan dirilah. Orang kata ekonomi berdikari tu Raja Hijaz tu. Yang dulu dia tak guna kalimah ekonomi, kalimah ni kalimah putih. Baru je. Semainan mi quiet mai. Ada banyak kali. Dia kata kampung saya duk mula nabur dah sekarang, duk galau dah alhamdulillah. Banyak tempat royak tu bakal duk galau dah. Bakal buat benda. Lepas tu kita tak kena beli sangat beras kok tah ni, kita makan beras kita. Benih beras kita pun banyak dah di taning ni. Semoga bakal buat tu ekonomi umum negara pun di taning ni pun dia akan meningkat. Asal usul raja ni adah mari dari mana? Raja ni adah ni keturunan Raja Sai. Keturunan Raja Sai. Tak ada dah soalan bakal dah tak stiker banyak ni. Soalan tak ada. Tak apalah kalau tak ada tak kena baca. Dah. Lepas tu kita mari kaji tengoklah kata Raja Hijaz ni bijak lagu mana kena Raja Hijaz bijak gitu lalu dia ngaji dengan siapa. Pia jadi tok guru ke dia. Nak tahu tak tu? Raja Hijaz sendiri dia belajar dengan siapa? Kalau dan sirat kita tahu dia jahat dulu dia belajar dengan tok guru Bomo Bidet nama dan jela tu. Tapi Raja Hijaz ni dia ngaji dengan pia boleh dia cidik ni. Syekh po ke Mr. gapo ke putih ke siapa duk punjuk dia maka boleh kita nanti royak minggu hadapan lah. Kata pia lagi hok duk oleh kota tani hok bijak-bijak. Untuk malam ni sekarang ni saja hanya kita nak tahu saja kata tani kita tu mula naik sistem sultanah bila dan sebab gapo itu kita sudah royak dah kata sebabnya darurah dan juga untuk nak jaga stabil dan keamanan umum negerinya we retino naik dulu sebab takut huru-huru gamo semua gomo balah perang sama raja daerah dalam taning dan juga nak cepat-cepat jaga keamanan we ada raja besar sebab demo nak serai mari
nak musuh dengan tanding, maka inilah asbabnya. Tapi ulama pun royak kata duk sementara saja nan tunggunya aman, maka turunlah Gajah Hijau, kita cari orang lelaki yang lebih layak memerintah tanding dah. Tapi tiba-tibanya lepas hijau tina pula biru, lepas biru tina pula ungu, lepas ungu tina pula kuning. 4 orang 114 tahun jak berderet. Apa darurat panjang tanding? Kita kau kaji situ. Dah. Semoga kaji sejarah kita belajar sejarah menjadi rahmat dan jadi nikmat dan juga jadi jalan keluar untuk masalah-masalah tanding kita. Semoga boleh tengok dapat benda-benda yang yang aman cita-cita kita lihat dah. Maka malam ni sekat ni saja wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.